Bila kita menulis sesuatu esei sejarah, pertama, seperti saya jelaskan tadi, kita mesti memahami ciri-ciri sejarah. Bila kita sebut ciri-ciri sejarah, ada 3 perkara penting yang mesti kita pastikan bila kita menulis berdasarkan fakta yang tepat dan benar. Penting dan bermakna. Ada banyak fakta. Okay? Pertama, fakta itu mesti tepat dan benar. Fakta itu penting dan memberi makna kepada apa yang kita tulis. Dan dia berdasarkan kepada sebab dan akibat. Berdasarkan pada sebab dan akibat, baru kita boleh menghasilkan satu esei yang baik. Contoh, saya bagi satu contoh. Okay? Misalnya kita nak menjelaskan tentang tempat. Misalnya saya bagi contoh Kuala Kubu Baru sebagai pusat pentadbiran daerah Hulu Selangor. Fakta yang tepat dan benar kita nak jelaskan tentang Kuala Kubu Baru, iaitu berkaitan dengan pembukaan Kuala Kubu Baru sebagai pusat pentadbiran. Ini bagaimana? Ini bila masa British membukanya. Kita akan jelaskan. Okay? Kemudian kita nak lihat kepentingan Kuala Kubu itu sebagai pusat pentadbiran daerah Hulu Selangor. Okay, berdasarkan fakta dan berdasarkan sumber yang kita ada untuk kita menjelaskan tentang perkara tersebut. Dan kita lihat kesan ataupun sebab dan akibat daripada perkembangan Kuala Kubu sebagai pusat pentadbiran. Berapa luasnya kawasan. Ada masjid daerah Hulu Selangor misalnya, pejabat tanah, dan juga jabatan-jabatan kerajaan lain yang berkaitan dengan pentadbiran yang boleh kita jelaskan. Semua itu berkembang daripada asal awal latar belakang penubuhannya kepada perkembangannya dan akhirnya membawa kepada kepentingannya sebagai pusat pentadbiran daerah Hulu Selangor. Ini dari segi politik, dari segi ekonomi dan mungkin dari segi sosial. Jadi semua itu kita boleh jelaskan. Itu yang pertama. Bila kita melihat sejarah ini, sebab itu kita kena faham bahawa sejarah adalah bidang ilmu yang bertujuan mencari kebenaran tentang sesuatu peristiwa yang lalu. Kita nak kaji tentang Kuala Kubu sebagai pusat pentadbiran, Ipoh sebagai pusat ataupun pusat pentadbiran ataupun ibu negeri Perak. Contoh. Kita nak kaji tentang Kuala Kangsar sebagai pusat perkembangan pelancongan. Ini kegiatan ekonomi pelancongan ataupun ekopelancongan dan sebagainya. Ini kita nak kaji tentang suatu perkara tersebut. Jadi dia memberi kebenaran. Tujuan kita mengkaji tempat itu adalah untuk mencari kebenaran tentang suatu peristiwa yang berlaku. Bukan dari segi asal usulnya, sebab kenapa dia. Dan kita juga menjelaskan tentang sebab dan akibat tentang sesuatu perkara yang berlaku di tempat itu. Kenapa nama tu Kuala Kangsar? Apa yang ada di Kuala Kangsar? Bandar Diraja, Kuala Kangsar Bandar Diraja contoh. Kita nak memahami sebab dan akibat daripada sesuatu perkara yang berlaku. Jadi bila kita menulis itu, kita kena fikir beberapa perkara. Jadi sebagai seorang pengkaji sejarah, kita mengkaji perkara di bawah berdasarkan sebab akibat tadi sesuatu peristiwa. Contohnya Kuala Kubu, apa dia? Siapa di Kuala Kubu? Apa di Kuala Kubu? Siapa ni Kuala Kubu ni? Bandar apa? Contoh. Bila Kuala Kubu itu diwujudkan? Di mana letaknya Kuala Kubu? Kuala Sepetang ke? Kuala Kedah misalnya. Dan mengapa dan bagaimana tempat itu berkembang, tempat itu menjadi satu pusat pentadbiran, pusat itu berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sebagainya. Pusat perkembangan penanaman padi sawah, perkembangan padi sawah contoh. Jadi semua perkara itu bila kita lihat balik, kita akan membongkar apa, siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana. Semua ni kita perlu jawab dalam esei sejarah nanti. Bila kita menggunakan 6 elemen ini, dia akan memberikan kita punya kajian itu menarik dan dia berkembang. Kajian itu berkembang berdasarkan kepada elemen ciri-ciri sejarah yang nak kita jelaskan. Jadi sejarah akan mendorong seseorang itu kepada sikap ingin tahu. Jadi bila kita mengkaji, kita akan semakin ingin mengetahui
apakah sebenarnya, apakah yang berlaku di tempat itu. Okey, siapakah yang membukanya, bila dia membukanya, bagaimana, mengapa dan sebagainya. Okey, dari sejarah mendorong sesuatu itu kepada sikap ingin tahu seperti mengapa, bagaimana dan kesannya terhadap sesuatu peristiwa yang hendak kita jelaskan. Dalam esei yang panjangnya 2000 hingga 3000 patah perkataan tersebut. Dalam esei sejarah yang kita nak tulis nanti. Jadi, perkara-perkara ini kalau pelajar lihat akan membolehkan kajian kita itu menarik. Kita bukan buat satu kajian yang besar. Kajian yang bersifat lokal, berdasarkan pada sejarah tempatan, ekonomi tempatan, tempat yang sekitar kita sahaja, ataupun tempat-tempat di mana. Dan kita mengkaji tentang aktiviti sukan, kegiatan sukan, kepimpinan sukan dan sebagainya. Semua itu akan mendorong kepada kita untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang perkembangan sesuatu perkara. Berdasarkan 4 tema yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan ataupun membuat kajian. Ini berdasarkan kepada kehendak Kertas 9404 itu. Jadi semua itu akan membantu kita mendengar pasti mengapa, bagaimana dan kesannya terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku di sesuatu tempat, kegiatan, aktiviti kepimpinan sukan misalnya, ataupun tokoh yang nak kita kaji. Semua itu boleh kita nyatakan dalam esei yang kita tuliskan berasaskan perkara-perkara yang saya nyatakan tadi.